Assalamualaikum. Hai, apa khabar dekat sana tu? Waalaikumsalam. Sehat Sihat? Alhamdulillah. Sihat tak? Sehat. Okey. Macam mana puasa kat sana? Okey. Puasa hari ni okey? Okay, setakat ni masih lagi bertenaga, tapi nampak nanti mungkin masa tengah hari nanti akan lemah sikit lah. Sebab tengah Okey. hari biasanya panas. Okay. Betul-betul. Okey. Awak selesa tak keadaan kat situ tu? Okay, saya rasa. Okey, sebab kita tengok online kan, jadi macam tak tahulah, saya pun tak tahu awak selesa ke tak, tapi saya boleh bertanya je lah. Okey. Okay. Jadi sebelum kita start sesi kita, saya akan kenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Anisatira Binti Rozaini. Awak boleh panggil saya Cik Anis saja. Saya berumur 23 tahun. Saya berasal dari Jitra Kedah. Okey, awak boleh kenalkan diri awak? Okay, nama saya Aida Mardia Arifah binti Rostam. Boleh panggil Aida. Berusia 21 tahun dan berasal daripada Terengganu. Oh, Terengganu. Jauh Terengganu. Hmm. Okey. Sebelum tu saya nak tanya awak, apa yang awak faham tentang sesi kaunseling, sama ada individu ataupun kelompok? Okey, apa yang saya faham tentang sesi kaunseling ni adalah sesi kaunseling ni merupakan satu macam perkhidmatan untuk menolong orang yang yang ada masalah. Serta ia ni dibantu oleh individu yang profesional dalam bidang perkhidmatan ini. Okey, betul. Okey, saya akan terangkan sedikitlah. Sesi kaunseling individu ini ialah perhubungan ataupun pertemuan menolong antara seorang kaunselor dan seorang klien dalam membantu perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang baik dan menyeluruh. Jadinya hari ini saya adalah kaunselor awak yang akan membantu awak dan membimbing awak sehingga habis sesi kita. Jadi, uh, awak pernah menghadiri mana-mana sesi kaunseling tak, sama ada individu ataupun berkelompok? Saya pernah Pernah menghadiri sesi sesi apa tu? individu. Sesi individu. Sesi Okey. Setakat tu awak faham lah kan? Awak dah ada sedikit pengalaman lah sesi individu ni macam mana. Jadinya ya. saya harap sesi individu ni pun awak pun boleh uh, melakukan dengan baik. Okey. Saya pun akan buat sehabis baik. Okey. Jadi bila saya kaunselor awak pada hari ini, saya akan menerangkan beberapa perkara yang perlu dipatuhi ataupun yang perlu difahami semasa sesi berlaku. Okey. Yang pertama berkaitan dengan etika kerahsiaan. Okey, awak jangan risau. Apa-apa yang awak akan ceritakan sebentar lagi dan apa-apa yang awak akan cakapkan sebentar lagi tidak akan dihebahkan kepada orang ketiga ataupun orang luar. Bermakna awak keluar je daripada sesi ni nanti, sesi ini akan dirahsiakan ketat-ketat oleh kita dua je. Kita dua je tahu, okey? Dan sesi kaunseling ini juga ada limitasi yang tersendiri. Limitasi bagi sesi ini ialah jika masalah Aida ataupun isu yang Aida akan bangkitkan sebentar lagi akan mendatangkan kemudaratan ataupun akan mendatangkan bahaya kepada orang sekeliling, maka isu Aida ini akan dibangkitkan ataupun akan dibawa ke pihak yang lebih bertanggungjawab, iaitu pihak atasan lah. Okey, Aida setuju? Boleh? Boleh. Okey. Jadinya, sesi kaunseling ini akan berlaku selama 30 hingga 40 minit. Jadinya Aida boleh ke? Boleh kan? Boleh. Okey, saja. Okey. Seterusnya, Itulah. marilah kita start kita punya sesi. Jadinya, boleh saya tahu apa sebab Aida join sesi kaunseling saya pada hari ini? Okey, saya join sesi kaunseling ni sebab saya macam nak menceritakan masalah saya. Sebab sekarang ni saya ada satu masalah yang melibatkan sikap macam tabiat buruk saya. Okey, saya ada satu tabiat iaitu suka membuat kerja last minute. Jadi bila saya buat kerja last minute ni, saya akan saya macam tak boleh nak buang tabiat kerja last minute saya ni walaupun sudah bergelar pelajar universiti ni. Sebab Okey. sebenarnya saya ni daripada macam zaman sekolah lagi saya memang
suka buat kerja last minute. Jadi bila dah masuk zaman you tu, saya tetap juga buat walaupun saya tahu bahawa banyak risiko yang perlu saya tanggung bila buat kerja last Okey. minute. Okey, faham. Okey, jadinya Aida punya masalah ialah buat kerja last minute dia sejak daripada sekolah rendah lagi, sekolah menengah lagi, betul? Betul. Jadinya tabiat ni Aida tak boleh nak buang lagi dalam diri Betul. Aida. Jadinya saya nak tanya, apa punca Aida selalu buat kerja last minute? Mesti Okay. dia ada sebab dia. Okay, punca Aida buat kerja last minute ni sebab ialah first kali yang Aida kata tadi, Aida dah menjadi tabiat Aida buat kerja last minute. Sebab tu pula bila Aida buat kerja, Aida satu lagi bila Aida buat kerja awal-awal ni, Aida rasa macam Aida punya kerja tu tak lengkap. Aida rasa macam kerja Aida tu rasa macam aku perlu padang semua kerja aku ni, sebab kadang-kadang bila Aida buat macam contoh Aida buat pengenalan tu dah siap dah. Lepas Aida bila Aida baca semula, Aida rasa macam betul ke pengenalan aku ni kena ke dengan apa yang topik yang lecturer bagi. Lepas tu Aida akan padang semula untuk buat semula. Dan kadang-kadang bila Aida buat kerja last minute ni, Aida rasa macam idea Aida ni mencurah-curah pula untuk tulis apa Okey. dalam tugasan tu. Sebab Baik, tu Aida faham. macam Okey. Maksud dia punca dia adalah awak buat kerja last minute ni sebab last-last baru awak dapat idea. Macam tu kan? Jadi betul. macam okey. Jadinya kesan apa yang memberi kesan kepada awak bila awak buat kerja ni daripada segi emosi awak, daripada segi perhubungan awak dengan keluarga dan juga diri sendiri. Okay, kesan yang dapat saya lihat lah melalui kesan kerja last minute saya ni, saya dapat lihat pada diri saya sendiri. Okay, saya ni suka buat kerja last minute, terutamanya untuk assignment individu lah, sebab assignment individu ni memerlukan fokus yang sepenuhnya. Jadi bila saya terlalu fokus untuk siapkan kerja tu pada last minute, saya akan jadi macam stres. Saya jadi macam kadang-kadang bila orang tegur saya ke, saya akan buat saya akan marah, kadang-kadang saya akan melenting juga kadang-kadang kalau macam benda tu mengganggu saya punya konsisten saya terhadap assignment tu. Dan sebab tu pula kadang-kadang saya punya hubungan dengan family pun kadang-kadang tak baik juga, sebab bila kita dah buat kerja last minute ni, kita memang akan duduk di hadapan laptop saja. Jadi kadang-kadang bila macam family berkumpul nak berkumpul tengok cerita ke, saya akan tak ada dalam tu. Saya akan pinggirkan diri saya. Okey, jadinya kesan daripada buat kerja last minute ni yang awak cakap tadi, awak berasa stres dengan diri sendiri dan juga kalau hubungan keluarga awak macam terhindar lah. Jadi dia macam awak kata awak duduk depan laptop, lepas tu awak tak ada masa langsung dengan family, so macam hubungan tu macam tak berapa nak okey lah kan dengan family awak. Jadinya daripada masalah awak ni, awak dah pernah buat apa-apa penyelesaian tak? Okey, saya pernah buat sebenarnya. Saya buat satu perancangan untuk macam saya label, saya tulis tarikh-tarikh untuk hantar assignment tu. Tapi saya tak ikut pun apa yang saya buat. Saya still juga buat kerja last minute. Okey. Jadinya awak pun dah pernah membuat beberapa penyelesaian iaitu dengan buat perancangan, jadinya tapi itu juga tak berhasil, betul? Betul. Okey. Jadinya saya akan bagi beberapa cadangan lah untuk Aida. Yang pertama, saya cadangkan awak ubah mindset awak tu. Memang susah, perkara ni memang susah. Nak ubah mindset ni memang susah, ternyata susah. Jadinya, saya minta awak cubalah ubah mindset awak daripada macam, oh why not aku buat kerja awal, bila aku buat kerja awal, even aku buat kerja awal tu pun idea tak ada, tapi aku selalu padam. Tapi benda tu bila awak padam banyak kali, akhirnya awak akan dapat satu kerja yang membuahkan hasil. Macamnya awak puas hati dengan kerja awak tu walaupun lambat. Walaupun awak padam banyak kali, tapi itu adalah satu macam kebaikan lah kepada awak. Last sekali awak dapat satu benda yang awak puas hati walaupun awak buat kerja awal. Jadinya cuba ubah mindset awak. Dan yang kedua ialah saya minta awak macam buat satu perkara iaitu macam awak beli satu kertas manila ataupun whiteboard, awak tampal dekat dinding dan awak tulis apa yang kerja yang awak buat tu. Bila awak bangun tidur je awak tengok dinding awak tu, apa yang awak tulis tu, so awak macam okey aku ada kerja ni aku kena buat. So aku kena buat ataupun
awak buat satu macam wallpaper untuk letak dekat phone awak. Bila awak buka phone awak, on je phone awak, awak nampak. Oh, awak on phone, aku kena buat kerja ni. So macam bila aku kena buat kerja ni, aku kena buat. So sekejap lagi macam awak terus ada semangat nak buat kerja tu. Faham tak? Boleh tak? Faham, boleh. Boleh. InsyaAllah saya akan Ah, cuba cara yang Cik Anis berikan itu. Okey, jadinya saya akan merumuskan sesi pada sebab masa pun dah menceburui kita. Jadi saya akan merumuskanlah apa yang awak cakap tadi. Awak ni ada masalah tentang maafkan saya. Awak ni ada masalah tentang membuat kerja last minute. Jadinya bila awak buat kerja last minute, awak pun terganggu, awak pun stres, hubungan dengan family awak pun tak berapa nak okey sebab awak hadap komputer 24 jam. Betul. Dan juga awak dah buat beberapa penyelesaian tapi masih tak boleh nak buang tabiat awak tu. Jadinya saya pun ada memberikan beberapa tugasan, beberapa homework lah nak dikatakan untuk awak buat lepas sesi ini dan saya akan tanya pada sesi yang seterusnya. Jadi boleh saya tanya Aida bila Aida free untuk buat sesi next? Okey, biasanya ada akan free hari Selasa. Waktu pula biasanya waktu pagi dengan malam. Okey, kalau Selasa kita buat pagi lah, boleh tak? Selasa pukul Boleh. 10 macam kita buat sekarang ni. Okey, boleh. Okey, boleh. Jadinya boleh saya tahu tak apa perasaan Aida lepas Aida buat sesi dengan saya pada hari ini? Okey ke tak okey ke? Okey, perasaan saya rasa macam saya punya rasa macam bebanan tu dah macam berkurangan sebab saya boleh kongsikan dengan seseorang. Sebab tu pula saya rasa macam saya punya pandangan ni lebih luas lah tentang cara untuk mengatasi saya punya tabiat buruk ni. Okey, baiklah. Alhamdulillah lah kalau macam tu. Saya pun seronok berkenalan dengan awak pada hari ini. Seronok bersembang dengan awak pada hari ini. Jadinya saya harap lepas ni awak lebih selesa lah dengan saya pada next sesi. Jadi kita jumpa pada next sesi ya. Terima kasih ya Aida. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam, bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang ke sesi kaunseling kita yang pertama. Terima kasih kerana sudi menghadiri sesi pada hari ini. Saya nak tanyalah, awak apa khabar? Sihat tak? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Saya nak tanyalah, awak sekarang ni berada dalam keadaan selesa ke tak sekarang? Sebab saya pun tak boleh nak macam nak tengok awak kan memandangkan sesi kita ni secara atas talian. Selesa. Saya selesa. Alhamdulillah sebaik. Line internet awak macam mana? Okey. Sekarang ni waktu okey. Kadang-kadang nanti dia sampai tengah hari dia macam tak okey lah. Tapi sekarang ni orang tak bangun tidur lagi. Saya rasa okey kot. Okey, alhamdulillah. Kalau macam awak ada macam saya punya internet ni macam awak ada dengan suara yang sekat-sekat ke apakah boleh bagi tahu kat saya, okey? Okey. Sebelum tu saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Aida Mardia Arifah binti Rostam. Saya merupakan kaunselor awak pada hari ini. Saya berumur 21 tahun dan saya berasal daripada Terengganu. Boleh awak perkenalkan diri awak secara ringkas? Okey. Nama saya Nur Aris Atira binti Ruzaini. Cik Aida boleh panggil saya Anis je. Saya berumur 21 tahun. Saya tinggal di Jitra, Kedah. Okey. Sekarang ni Anis orang Kedah lah ni. Ya, Macam mana? Tempat Anis kena PKP tak? Kat sini dekat Jitra tak kena, tapi kalau Jitra nak pi Alostak tu kenalah, ada 5 kawasan kot kena PKP. Oh, macam tu. Tak best lah ni. Tak boleh macam nak pergi jalan-jalan nanti raya. Boleh lah, tapi nasib dia dah beli baju raya itu. Wah, alhamdulillah. Okey. Saya nak tanyalah, Anis ni pernah menghadiri sesi kaunseling tak? Pernah sekali, tapi kaunseling kelompok. Oh. Okey, kalau macam tu saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang kaunseling ini. Kaunseling ini merupakan satu hubungan ataupun interaksi secara profesional
antara individu yang hadir dengan masalah dengan seorang yang profesional yang telah dilatih, berpengalaman serta berkelayakan dalam memberi pertolongan dalam menyelesaikan masalah. Okey, Anis boleh faham? Boleh? Okey. Okay, seperti pula saya akan menceritakan tentang etika kerahsiaan yang terdapat dalam sesi kaunseling ini. Jadi saya nak beritahu lah yang Anis tidak perlu risau tentang untuk Anis ceritakan apa saja yang akan Anis ceritakan kerana sesi kaunseling kita ni tertakluk di bawah etika kerahsiaan. Jadi apa yang dikongsikan dalam sepanjang sesi kaunseling ini merupakan rahsia antara saya dengan Anis saja. Okey, melainkan sekiranya kes Anis tu melibatkan boleh memberikan kemudaratan kepada diri Anis sendiri dan juga orang lain. Jadi saya akan membawa kes Anis ni kepada pihak yang tertentu untuk dirujuk. Okey, Anis faham? Faham? Anis ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Okey, tak ada. Okey. Okey, saya akan okey, sesi kita ni akan berjalan selama 30 minit hingga 45 minit. Anis okey ke? Okey. Boleh. Sekejap je Okey. tu. Okey dah kan macam tu. Okey, memandangkan Anis pun tak ada apa-apa nak tanyakan tadi. Okey, saya nak tanyalah. Anis ada apa-apa nak cerita kat saya tak? Macam nak luahkan ke, nak kongsi? Saya nak cerita tentang saya ni ada sedikit masalah dalam pengurusan masa. Disebabkan saya duduk kat rumah sekarang dan saya juga saya juga anak sulung. Jadi bila saya anak sulung, kadang parents semua ayah kerja, jadinya kadang adik-adik nak pergi sekolah, ambil sekolah tu dia macam terganggu sikit lah dengan waktu saya nak buat assignment, terganggu sikit dengan waktu saya kelas. Kadang-kadang time saya ada kelas pun saya kena pergi ambil adik saya. Jadinya macam saya masuk sesi kaunseling ni untuk dapatkan beberapa nasihat ke, penyelesaian ke, sebab saya dah tak tahu dah nak buat macam mana penyelesaian dia tentang masalah masa ni. Okey. Anis ni ada masalah dalam pengurusan masa dekat rumah kan? Terus apatah lagi Anis ni anak sulung, jadi Anis perlu macam mengambil tahulah tentang hal-hal adik-adik Anis kan. Saya nak tanyalah, apa punca Anis yang menyebabkan Anis rasa macam Anis ada masalah dalam pengurusan masa ni? Punca dia sebab saya ni jenis macam, satu sebab saya ni jenis serabut, jenis kalut sikit. Faham? Boleh tak? Bila saya kalut, jadinya saya punya masa pun jadi macam terabung lah. Macam saya tak tahu lah apa yang saya nak kena buat macam tu, apa benda saya nak kena buat dulu, macam mana apa yang saya nak kena settle dulu, macam tu. Okey, sekarang ni punca masalah tu sebab Anis katakan Anis seorang yang serabut. Jadi Anis ni bila Anis serabut jadi macam Anis punya masa pun bertaburan kan. Jadi Anis tak tahu nak buat macam mana. Okey, jadi saya nak tanyalah kan, apa kesan masalah Anis ni kepada diri Anis ke, kepada persekitaran Anis ke ataupun kepada orang lain? Okey, kesan dekat diri Anis, Anis akan rasa macam stres sikit lah bila saya sendiri pun tak reti nak urus masa sendiri kan. Lepas tu kalau orang sekeliling tu macam kadang-kadang orang sekeliling tu macam selalu kena marah lah dengan saya kadang-kadang sebab saya jadi macam nak apa ni, orang busy ni, orang kalut ni, maksudnya macam bila dah masa tak betul jadinya saya akan marah orang macam tu. Okey. Okey. Jadi bila kesan masalah ni pada Anis, Anis akan macam jadi Anis akan macam marahkan ke orang sekeliling Anis kan? Ya, betul. Jadi Aida nak tanya, Anis pernah tak buat apa-apa cara untuk menguruskan masa Anis ni dekat rumah? Pernah sekali kot buat penyelesaian ni macam buat rancangan siap-siap malam tu, tapi tetap dia jadi serabut juga, tetap dia jadi macam tak seperti yang dijanjikan, macam tu.
Anis dah buat perancangan tentang apa yang Anis akan lakukan pada waktu malam kan. Tapi Anis tak boleh nak ikut. Jadi Aida nak tanyalah kan, jadi saya nak tanyalah kan. Apa yang Anis boleh lakukan lagi? Anis rasa apa yang Anis boleh lakukan lagi selain membuat perancangan tu? Mungkin alamak, mungkin saya boleh buat macam saya uh, macam mana nak cakap? Kalau saya pula saya akan saya akan beri beberapa cadangan. Kalau macam saya pun ada juga kadang-kadang masalah tu dekat rumah. Jadi apa yang saya buat, saya akan selesaikan macam satu masalah tu dahulu sebelum saya buat perkara yang seterusnya. Anis boleh faham tak? Faham? Boleh. Lepas tu pula saya akan macam saya akan memandangkan kita ni berada dekat rumah. Saya akan memberitahu macam kepada adik saya ke kakak saya ataupun family saya. Macam untuk memperingatkan saya apa yang saya akan lakukan selepas itu. Sebab mungkin kadang-kadang bila kita ni lupa, kita akan jadi, lepas tu bila kita lupa ni kita tak akan buat apa yang kita nak buat tu. Bila kita terlupa ni, bila kita ingat semula kita akan jadi macam, kita akan jadi kalut, kita akan jadi tergesa-gesa untuk melakukan apa yang kita nak lakukan tu. Jadi dengan bila kita macam suruhlah family kita memperingatkan semula, jadi macam bila contoh macam adik saya akan mengingatkan macam awak ada kena buat sesuatu lah petang ni. Macam Aida pun saya pun maafkan saya tersasul pula. Kalau macam adik saya yang akan memperingatkan semula apa yang saya akan lakukan petang ni. Jadi bila adik saya memperingatkan saya akan macam betul lah saya ada sesuatu nak buat petang ni. Jadi tak adalah macam perkara yang kita nak buat petang ni akan mengganggu perkara yang akan kita lakukan pada malam tu pula. Anis macam mana? Boleh saya boleh cuba perkara yang Cik Aida cadangkan tadi. InsyaAllah. Seterusnya saya nak bagi juga cadangan macam macam Anis juga boleh macam tulis Anis punya perancangan tu dekat atas whiteboard ataupun kertas besar. Pasal Anis macam tapaklah dekat macam tempat yang Anis selalu macam ulang-alik pergi. Jadi bila Anis buat macam tu, Anis akan ingat petang ni aku kena buat apa, malam ni aku kena buat apa. Jadi bila Anis buat macam tu, dia tidak akan terganggu macam segala aktiviti Anis. Faham? Boleh faham. Nampaknya sesi kita tinggal lagi beberapa minit. Saya akan merumuskan apa yang telah kita bincangkan sepanjang sesi ini berlangsung. Apa yang Anis pada permulaan sesi, Anis telah memperkenalkan diri Anis. Anis datang daripada Jitera Kedah yang berusia 21 tahun. Anis juga ada masalah dalam pengurusan masa dekat rumah sehingga menyebabkan Anis ni jadi macam stres dan juga menyebabkan Anis akan macam marah orang sekeliling Anis. Selain itu juga Anis telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi masalah pengurusan masa Anis dekat rumah, tapi tidak juga dapat dilakukan. Jadi saya juga telah mencadangkan beberapa cadangan untuk Anis lakukan. Jadi Anis rasa Anis boleh ikut tak cadangan yang saya cadangkan itu? Boleh, insyaAllah. Alhamdulillah. Memandangkan sesi kita dah nak tamat, saya nak tanyalah perasaan Anis tentang sesi kaunseling yang dijalankan ini. Saya rasa lagi macam tenang sikit lah. Macam orang tahu saya punya masalah. Ada orang sudi dengar masalah saya sebab saya dekat rumah tak boleh nak cakap kat siapa, tak boleh nak cerita dekat siapa. Jadinya bila saya dah masuk sesi ni, saya rasa macam lega sikit lah, satu masalah dah terlepas macam tu. Nampaknya Anis pun rasa macam lega, dah rasa macam senang hati lah kan. Nampak. Nanti Aida nak tanya lah. Anis bila Anis akan
Anis free untuk kita teruskan sesi kita yang kedua nanti? Saya boleh buat waktu weekend, sama ada Jumaat Sabtu, waktu pagi pun boleh, malam pun boleh. Okey, nampaknya kita akan cari waktu lah masa weekend, Jumaat Sabtu dan juga waktu pagi dan malam. Okey, nanti apa-apa perubahan saya akan maklumkan kemudian kepada Anis. Okey. Okey, saya juga ingin mengingatkan kembali bahawa sesi kaunseling kita ni takluk di bawah etika kerahsiaan. Jadi apa yang Anis kongsikan kepada saya sebentar tadi sepanjang sesi ini berlangsung merupakan rahsia antara Anis dan juga saya. Okey, tetapi sekiranya kes Anis ni boleh memudaratkan diri Anis dan juga orang lain, saya akan bawa kes Anis ni kepada pihak yang lebih berpengalaman untuk merujuk kes Anis ni. Okey. Jadi Anis tak ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada dah setakat ni. Okey. Sampai di sini saja sesi kita yang pertama ini. Jumpa kembali untuk sesi kedua nanti. Okey. Assalamualaikum. Salam.